Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sambung surah yang kita baca selepas zuhur tadi, dan nanti kita sambung semula 3 surah yang Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Hujurat ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Yang bermaksud, dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, 2 golongan dari kalangan orang-orang mukmin yang berperang, mereka buat apa tuan-tuan? Mereka berkelahi, tetapi Allah Ta'ala kata kedua-duanya beriman. Tidakkan mereka salah, tetapi kedua-duanya beriman. Kerana itu tidak mustahil orang-orang yang beriman melakukan kesalahan sehingga sampai ke peringkat kesalahan dosa besar. Peperangan ni dosa besar, peperangan sesama sendiri. Apa yang perlu dilakukan oleh orang lain? Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya ataupun berbuat zalim terhadap golongan yang lain, jika salah satu golongan membuat zalim terhadap golongan yang lain, buat zalim, apa hukum dia? Haram, termasuk dalam maksiat. Beriman ataupun tidak? Allah sebut dalam Al-Quran, beriman. Bukan semua orang yang buat zalim itu beriman, tetapi tidak mustahil maksiat dan kezaliman itu datang dari seorang yang beriman. Lalu orang lain kena perbaiki dia. Kalau 2 kumpulan orang yang beriman berperang dan berkelahi, maka tanggungjawab orang Islam yang lain mendamaikan antara kedua mereka. Jika ada salah satu dari kalangan mereka berdua itu ataupun dari kalangan 2 kumpulan itu berlaku zalim, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu. Kita kena perang orang yang berbuat zalim. Perang dalam keadaan kita meyakini mereka mukmin, mereka orang Islam. Kalau mereka menzahirkan keimanan mereka, tetapi mereka bermaksiat kepada Allah. Kerana itu dalam perbalahan yang timbul di kalangan sahabat, seperti peperangan Siffin, peperangan Jamal yang berlaku di kalangan sahabat, para sahabat tidak saling mengkafirkan sesama mereka. Bahkan ketika ditanya kepada, tak silap saya ditanya kepada Ali, apabila dia memerangi Muawiyah, kenapa kita memerangi Muawiyah? Apakah mereka itu kafir wahai Ali? Kata Ali, mereka saudara kita, walakin baghaw alaina, mereka telah melampaui batas terhadap kita. Muslim, beriman, tetapi kita perang mereka kerana mereka melampaui batas. Jadi perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali, yakni kembali meninggalkan kezaliman yang dilakukan dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Allah Ta'ala perintahkan kita semua untuk berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain,
Janganlah suatu kaum mencela satu kaum yang lain. Janganlah satu kaum merendahkan satu kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Allah Subhanahu wa taala tak benarkan kita saling memperolok sesama orang Islam, memperlekeh sesama orang Islam. Kerana sememang termasuk di dalam ketentuan Allah, di dalam sunnatullah menciptakan alam ini, ada orang kaya, ada miskin. Ada orang yang pandai, ada orang tak apa nak pandai. Ada orang cantik, ada orang kurang cantik dia. Ada orang handsome, ada orang kurang handsome dia. Ada kuat, ada lemah. Itu sunnatullah. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amat tidak wajar seseorang yang dikurniakan sesuatu kelebihan berbanding orang lain dalam bab tersebut, lalu dia hina orang yang rendah, kurang daripada dia. Kerana semua sama ada kelebihan dan kekurangan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sepatutnya orang Islam bila dia nampak ada satu kekurangan di pihak saudara dia, dia memperbaiki kekurangan tersebut. Bukan dia mengata, bukan dia mencela disebabkan kekurangan tersebut. Seorang yang pandai, dia tengok ada saudara dia Muslim, beriman sama dengan dia, miskin ataupun tak apa, seorang kaya, dia tengok saudara Muslim dia miskin. Bukan, agama tak suruh dia cela orang tu, tetapi agama suruh perbaiki dia, bantu setakat yang kita, dari sudut mana kita mampu membantu dia. Kadang-kadang kita tengok sebahagian orang miskin ni tuan-tuan, kadang-kadang ni wallahu alam, pengalaman saya lah, tak banyak pengalaman, tapi setakat yang pengalaman kita ni, kadang-kadang orang ni cara fikir dia tak sama. Orang ni cara fikir dia tak sama. Kadang-kadang seseorang dia dapat kelebihan, mungkin disebabkan dia bekerja keras, betul, kita tak nafikan. Mungkin ada orang dia dapat kelebihan kerana dia bekerja keras. Kenapa? Kerana dia telah direzekikan oleh Allah, dikurniakan kemahuan untuk bekerja keras. Ada orang dia tak ada kemahuan tu. Dia tak ada, dia tak terfikir langsung. Nak cari jalan untuk mengubah kehidupan dia, dia tidak terlintas. Kadang-kadang tu bukan sebahagian mereka tu, sebahagian orang bukan dia tak nak buat, tapi idea tu tak datang. Idea tu tak datang. Lalu dia hidup dalam keadaan dia yang serba kekurangan. Saya teringat dulu ada berita bising tentang gelandangan. Lalu kerajaan beri makanan secara percuma. Di kedai-kedai tertentu ada makanan percuma kepada gelandangan. Saya tengok satu gambar, antara yang beratur ambil makanan percuma tu untuk golongan gelandangan ni, seorang lelaki dia pergi bersama dengan isteri dan anak dia. Saya tengok gambar tu, dia terus terlintas di fikiran saya. Kalau orang normal, dia tak bawa, kalau dia pergi ambil bantuan pun dia tak bawa isteri dengan anak dia. Kalau dia susah. Kita tuan-tuan, kita ni wallahu alam, mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita. Kalau orang nak bagi bantuan, kita bawa anak isteri kita. Saya tak tahu, saya rasa kalau orang normal ni, dia pergi seorang kan, dia ambil bantuan tu seorang, tapi dia bagi untuk anak dan isteri dia. Tapi nak bawa anak dan isteri, tak sama sekali. Kerana dia bawa anak dan isteri menunjukkan dia lemah dan dia tak mampu menanggung keluarga dia. Tak boleh buat itu. Dia malu seorang dia boleh tanggung, tetapi untuk malu di hadapan isteri dan anak dia satu perkara yang begitu berat bagi seorang lelaki. Tapi bila ada gelandangan, dia bukan pergi ambil seorang, dia ambil bawa sekali satu keluarga, menunjukkan cara fikir dia bukan sama dengan cara fikir kita. Disebabkan cara fikir itu, dia jadi keadaan dia. Kita bantu dia, bagaimana kita nak mengetuk fikiran dia supaya datang cara fikir yang baik untuk mendatangkan kebaikan. Itu sepatutnya. Bukan dengan kita ni semua memang mereka yang percaya, bukan begitu. Sebaliknya kita memperbaiki. Sebab tu dalam agama Nabi SAW sebut ad-dinun nasihah. Agama itu adalah murni, suci, murni.
Bila kita tengok orang susah, kalau kita betul-betul nak tolong, kita berusaha bagaimana nak mengeluarkan mereka daripada lembah kesusahan dan kemiskinan. Bagaimana kita nak membantu? Apa masalah mereka? Masalah mereka tak berfikir. Bagaimana nak bantu mereka? Itu sebenarnya. Bukan dengan cara mengherdik, menghina. Bukan dengan cara begitu. Demikian juga orang yang pandai tak boleh herdik orang yang bodoh. Orang yang kaya tidak boleh herdik orang yang miskin. Sebenarnya setiap golongan memerlukan golongan yang lain. Kalau semua dalam masyarakat ni semua cerdik, mengaji tinggi semua, siapa nak buat kerja-kerja yang rendah tu? Siapa nak buat kerja-kerja yang tidak mahu dibuat oleh orang-orang yang mengaji tinggi? Tak ada orang nak buat. Bahkan sebahagian besar orang yang mengaji tinggi bukan betul pun cara berfikir mereka. Cuba tengok berapa ramai di kalangan, saya dengar kuliah daripada Syekh Dr. Abdul Karim Khudair. Dia kata berapa ramai di kalangan orang-orang yang memiliki pengajian yang tinggi yang sanggup mengajar Al-Quran kepada orang ramai. Sedangkan Al-Quran, mengajar Al-Quran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang dari kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Akhirnya siapa yang mengajar Al-Quran pada hari ini? Orang-orang yang belajar setakat SPM saja. Dan yang mengajar Al-Quran pun kalau orang nak bagi sagu hati kat dia, orang berkira nak bagi sagu hati. Orang boleh tak padan sangat mengajar Al-Quran je nak bagi sampai 100. Nampak? Kita sendiri merendahkan jasa yang dibuat oleh guru-guru Al-Quran. Sedangkan kerja dia mulia. Kerja dia mulia, amat mulia. Khairukum, orang kata Nabi, orang yang terbaik dari kalangan kamu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi jangan memperolokkan. Barangkali orang yang kita perolokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, kerana boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Tengok Al-Quran kata, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Ada ke orang mencela diri sendiri ni? Ada ke? Pada ghalibnya tak ada. Pada ghalibnya tak ada. Pada ghalibnya al-lamzu, cela ni cela orang lain. Pada ghalibnya. Tetapi kenapa Al-Quran kata wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela diri kamu sendiri? Kerana perbuatan mencela orang lain itu menjadi sebab orang lain mencela kamu. Sebab tu dalam hadis, jangan kamu mencela bapa kamu, Nabi kata. Sahabat kata, wahai Rasulullah, ada ke orang cela bapa dia sendiri? Rasulullah kata, kamu mencela bapa orang lain menyebabkan orang lain mencela bapa kamu. Jadi kamu seperti mencela bapa kamu sendiri. Sebab tu dalam ayat Al-Quran ketika berbicara tentang adab, minta izin masuk ke rumah orang lain, suruh beri salam. Wa tusallimu ala anfusikum, dan ucapkanlah salam ke atas diri kamu sendiri. Ada ke orang masuk rumah ucap salam kat diri sendiri? Tak ada. Tetapi bila kita beri salam, assalamualaikum, menjadi sebab orang akan membalas ucapan salam kita itu untuk kita sendiri. Waalaikumsalam. Lalu dinamakan orang yang menyampaikan salam, mengucap salam kepada orang lain itu seperti dia menyampaikan, mengucapkan salam dan keselamatan juga kesejahteraan untuk diri dia sendiri. Samalah juga orang yang mencela orang lain yang sudah tentu menjadi sebab orang lain akan mencela diri dia sendiri. Tuan-tuan, kita ni tak ada siapa yang sempurna. Kita sempurna dari satu sudut, akan ada kelemahan dari sudut yang lain. Bila kita cela orang lain pada satu sudut yang orang itu ada kekurangan, orang yang kita cela tu nampak pula kita pada kekurangan yang lain, lalu dia akan mencela kita pula. Begitulah. Kalau kita masih tak sedar lagi, tak tahulah nak kata apa. Maka Allah Ta'ala sebut wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela dirimu sendiri.
wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kita disuruh untuk saling memanggil dengan panggilan yang disukai oleh sesama kita. Katalah seseorang, dia suka orang lain panggil dia dengan satu gelaran, maka dia panggil dengan gelaran yang kawan tu suka. Isteri sebagai contoh. Orang lelaki ni tak kisah sangat gelaran-gelaran tu dengan isteri kan. Tapi isteri ni kadang-kadang dia nak gelaran istimewa untuk dia. Sebagai contoh orang lelaki ni kadang-kadang kita rasa kalau isteri kita nak panggil pelik-pelik sikit, kita rasa ngada-ngada lah, meluat nak buat. Contoh orang lelaki dia macam tu. Contoh orang lelaki dia nak isteri dia nak suami si isteri ni. Si isteri dia nak suami dia panggil dia sayang. Kita nak panggil sayang tu tergeliat lidah nak panggil. Kita rasa macam nampak macam mengada-ngada. Dah tua nak panggil sayang, apa dia sayangnya. Tapi isteri kita suka dengan panggilan tersebut. Maka apa salahnya kita panggil dia gelaran sayang? Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan nama Humaira. Al-Humaira Rasulullah panggil kepada Aisyah. Gelaran yang Aisyah suka. Dan Rasulullah pada ketika itu berumur dah tua tuan-tuan. Dah tua, 50-an lebih ketika berada di ketika Nabi duduk bertinggal bersama dengan Aisyah di Madinah. Nabi sampai di Madinah tu ketika berumur 53 tahun. Tengok. Maka buat seperti mana yang orang lain suka kita panggil dia dengan nama tersebut. Dan demikian itu suami isteri, demikian juga kawan-kawan kita yang lain. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi dari dhann. Dhann ni sangkaan berat. Dhann juga kadang-kala membawa maksud yakin. Tetapi dhann di sini membawa maksud prasangka, sangkaan banyak. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Sebagai contoh, seseorang yang dia tengok seseorang, tiba-tiba terdetik di hati dia. Kan kita ada, saya ingat semua kita ada perasaan tu. Kita nampak orang tu kali pertama, barangkali dia lain sikit daripada orang lain, barangkali. Lalu terlintas dalam hati kita, orang jahat apa orang ni? Apa alasan kita kata dia jahat tiba-tiba saja? Kita tak kenal dia, tak tahu nama dia, tiba-tiba kita kata orang jahat apa? Lalu kita membenarkan sangkaan kita. Ini aku ingat, biasanya nampak orang cara macam ni jahat ni. Sedangkan dengan pakaian dia yang sedikit nampak tak bersih, nampak sedikit comot, kita terus tuduh dia sebagai orang jahat. Dan kita yakin, kita letakkan kepastian dalam diri kita, dia tu orang jahat. Sangkaan yang seperti itu termasuk di dalam dosa. Termasuk dalam dosa. Tapi kalau benda tu, sangkaan tu datang sekali lalu kita tidak layan, itu tidak dosa. Kerana saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan dalam bab niat ni ada 5 martabat, dan setiap kedudukan tu berbeza antara dosa dan pahala. 5 kedudukan niat yang datang dalam hati kita, seperti yang disebut oleh para ulama, maratibul qasdi khamsun, hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hamun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhir fa fihi al-akhdhu qad waqa'a. Begitu kata para ulama, martabat niat itu ada 5. Pertama hajiz ni terdetik dalam hati kita. Kedua khatir maksudnya dia detik, dia lalu sikit dalam hati kita tu, dia lalu lama sikit, sangkaan itu berada dalam hati kita. Kemudian hadithun nafsi yang ketiga. Hadithun nafsi, dia mula bercakap, jahat apa, tengok gaya tu macam jahat, dia layan sikit dalam hati dia berbolak-balik dalam hati, itu nama dia hadithun nafs. Itu ketiga. Yang keempat ham ni dia
berkeinginan ataupun dia dah mula ada rasa nak ambil benda tu, dia mula menetap di dalam hati. Hadisun nafs dia tak menetap dalam hati lagi, dia berlegar-legar. Ham dia seperti berkeinginan, telah ada ketetapan dalam hati tu. Dan yang kelima, azmun, keazaman. Kulluha rufi'at, semua martabat ni rufi'at, tak dicatat dosa. Siwal akhir, melainkan akhir sekali. Apa dia? Azam. Keazaman nak buat dosa tapi tak buat, tetap dicatat dosa. Walaupun tak buat, tetap dicatat dosa. Dosa apa? Dosa niat azam nak buat jahat. Zan ni begitu juga. Kalau kita letakkan kepastian dengan hanya sekadar melihat dia kali pertama, kita tak kenal dia dengan sedikit penampilan luaran dia, lalu kita terus hukum dia, kita letakkan kepastian dia ni orang jahat, maka kita berdosa. Kita berdosa. Adapun melakukan amalan saleh, dia pada kedudukan yang keempat, dia dapat pahala, iaitulah ham, berkeinginan nak buat baik, dapat pahala, satu pahala. Dosa, kalau berkeinginan nak buat dosa, belum dapat dosa lagi. Tapi azam sungguh-sungguh nak buat tapi tak buat, berdosa. Tetap dicatat sebagai berdosa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kat mana tadi? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, kerana kita juga memiliki kesalahan kita. Kita meminta Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keaiban dan kesalahan kita. Dengan perkara yang sama kita minta, kita harapkan supaya Allah Subhanahu wa taala menutup dan menyembunyikan keburukan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengunjing, diterjemah kat sini. Janganlah sebahagian kamu mencela sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Perumpamaan yang supaya orang yang beriman bila dia baca benda dia rasa jijik dan keji untuk dia kata saudara dia. Al-Quran menyamakan perbuatan dia itu seperti memakan daging saudaranya yang mati. Maka tentulah kamu berasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Tujuan untuk kita berbeza, budaya yang berbeza, rupa yang berbeza, bahasa yang berbeza. Tujuan dia liyata'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling berta'aruf sesama sendiri. Itu tujuan dia. Sesungguhnya perbezaan apa yang ada tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dinilai adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Takwa itu duduknya di jantung hati, maka yang dinilai oleh Allah adalah apa yang ada di dalam jantung hati. Adapun luaran, penampilan luaran yang menjadi ukuran manusia di dunia tidak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang, berkata orang Arab Badui itu, sebahagian orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Allah Ta'ala kata, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, yakni kami telah Islam, kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya,
dan tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ni tuan-tuan membezakan di antara orang yang beriman dengan orang Islam. Dan kita dapat faham kalau kita tengok ayat-ayat yang lain, kita tengok dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi, kita akan tengok bahawasanya ada di kalangan manusia ini dia hanya sekadar penuturan pada lidah sahaja, tetapi iman belum masuk ke dalam hati dia. Ini yang antara perkara yang kita kena bimbang. Ini antara perkara yang perlu kita risaukan. Kerana kita bimbang, kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang hanya menuturkan ataupun kita bimbang kita termasuk dalam orang-orang yang keyakinan tu hanya sekadar pada mulut sahaja, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Saya teringat, cuba tuan-tuan tengok. Manusia ni ada di kalangan manusia, dia tak memiliki jiwa yang kental. Lalu menyebabkan bila dia kena ujian, waktu dia tidak diuji dengan kesusahan, dia rasa macam dia beriman. Dia salat, dia rasa macam dia khusyuk. Tetapi bila dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mula kelang kabut. Dia mula, siapa aku kena lagi? Dah aku solat. Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni kat aku? Dia seperti macam membantah. Itu kita bimbang tu. Menunjukkan kita masih belum mendalam iman kita. Iman masih belum bertapak kukuh di dalam hati kita. Kalau itu tahap iman kita, kita sama seperti Arab Badui di zaman Nabi SAW, yang mana apabila dia memeluk Islam, tanaman dia jadi pada tahun tersebut, ternakan dia membiak pada tahun tersebut, isteri dia bersalin dapat anak lelaki, dia datang kepada Rasulullah, ya wahai Muhammad, tak ada agama yang paling baik di atas muka bumi ini melainkan agama yang kamu bawa. Waktu dia dapat kebaikan, tahun depan dia dapat kesusahan, tanaman yang dia usahakan tak menjadi, ternakan yang dia pelihara banyak yang mati, isteri dia bersalin dapat anak perempuan. Arab dulu tak suka orang anak perempuan. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tak pernah aku jumpa agama yang paling buruk atas muka bumi ini melainkan agama yang kamu bawa. Nampak? Jangan. Kerana itu kita kena perhatikan iman kita berada pada tahap mana. Apakah iman kita benar-benar menetap di dalam hati kita atau hanya sekadar penuturan di luar saja. Kerana itu orang yang belum mampu ataupun orang yang belum mampu menjadikan iman betul-betul menetap di dalam hati dia, dia hanya sekadar Muslim. Dia hanya sekadar baru melaksanakan suruhan-suruhan zahir, suruhan-suruhan luaran yang asasnya adalah rukun Islam, syahadah, salat, zakat, puasa, haji. Baru amalan luaran, belum masuk iman itu ke dalam hati mereka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Itu sifat orang-orang yang beriman, sanggup berjihad dengan nyawa dan harta mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, yakni keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka merasa mereka memberi nikmat kepadamu, yakni mendatangkan kebaikan kepada Nabi Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Janganlah kita merasakan seolah-olah apa-apa kebaikan, sama ada di pihak kita ataupun di pihak yang lain, kita merasakan seolah-olah disebabkan kita. Sebaliknya semua kebaikan itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita yang memeluk agama Islam pada hari ini, kita yang dapat merasai sikit-sikit daripada rasa keimanan, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita nak iman yang kuat, mintalah perkara itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah menganugerahkan kepada kita iman yang lebih baik daripada apa yang kita
alami pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya ingat sekadar itu saja untuk petang ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.